Astaghfirullahaladzim. Billahil-aliyyil azim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatan wa salaman ala habibina al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi man ihtada. Rabbana iftah bainana wa bain qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma ahsina aqibatana fil umuri kulliha وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. حسبنا الله ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين لا سيما الكفار المستعمرين الغاصبين المعتدين. اللهم شتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم. حسبنا الله ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran menjadi kitab petunjuk kepada manusia dan keterangan-keterangan terkandung di dalamnya membezakan di antara kebenaran dan kebatilan. Surah Al-Baqarah ayat 185. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati, yang saya kasihi pengurusi dan seluruh dan kuasa pengurusan Surau An-Nur Seksyen 20 Shah Alam,
Yang berbahagia yang dihormati Al-Fadhil Tuan Imam yang telah mengimamkan solat Zuhur berjemaah kita pada hari penuh barakah ini, dan yang saya kasihi, yang saya hormati seluruh kehadiran para jemaah Zuhur yang bersama-sama sesaat daripada azan mula berkumandang tadi hinggalah selesai kita solat berjemaah Zuhur, dan berada bersama-sama di saat yang penuh barakah ini di dalam majlis ilmu yang pastinya majlis yang penuh dengan keredaan, kerahmatan daripada Allah Subhanahu wa taala dalam limpahan rahmatnya. Bersama-sama kita pastinya Allah kirimkan para malaikatnya untuk duduk bersama-sama dengan kita. Inna Allah, dalam satu hadis bersabda betapa Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikatnya duduk bersama-sama dengan orang-orang yang makmurkan majlis ilmu. Itulah hakikat yang kita sentiasa dambakan. Karena itulah tuan-tuan, satu nikmat besar dalam hidup beragama bila kita dipandu oleh kecintaan kita kepada rumah Allah yang penuh keberkatan ini. Alhamdulillah. Tuan-tuan, puan-puan semua, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita berada di hari yang berkat, di waktu yang berkat, di saat yang berkat. Alhamdulillah. Kerana keberkatan Ramadan, keberkatan yang tak ada tolak bandingnya dengan hari-hari lain ataupun bulan-bulan yang lain. Kerana Ramadan Nabi sebut sebagai suatu bulan penghulu dalam setahun. Sayyidul syuhur syahrul Ramadan. Penghulu dalam setahun adalah bulan Ramadan al-Mubarak. Alhamdulillah, Allah masih rezekikan kita nikmat tersebut, nyawa, kesihatan badan, waktu dan usia, untuk kita masuk dalam bulan Ramadan pada malam pertama lagi, hari Selasa yang lepas ataupun Senin petangnya, hinggalah hari ini hari Sabtu. Dah 5 hari kita berramadan, berpuasa, 6 malam sudah kita kerjakan solat berjemaah, iaitulah solat dinamakan sebagai tarawih. Dan malam ni malam ke-7. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang sayang kepada kami dengan kecintaan yang tidak pernah bertepi. Ya Allah, Engkau rezekikan kami hidup lagi sampai ke saat ini. Engkau rezekikan kami nikmat kehidupan yang begini istimewa. Ya Allah, Engkau masih berikan kami nikmat usia yang panjang. Ya Allah, kekuatan fizikal yang masih kuat untuk bangun, duduk, bersembahyangnya, berzikir, bertasbih, baca Quran, beristighfar, bermunajat, berdoa, merintih pada jam-jam waktu zuhur, asar, maghrib, isyak, masuklah subuhnya. Kami dapat bangkit awal pagi untuk bertahajud, menunaikan ibadat sahur, tahajud, dapat kami berduha. Kami sempurnakan ibadat solat tarawih kami setiap malam. Allahu Akbar. Tuan-tuan, puan-puan, apakah ini sesuatu yang kita boleh anggap kecil makna kepada kita? Tidak sama sekali. Ini anugerah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pada saat yang sama sekarang ini, hari kelima Ramadan, berapa ramai sudah rakan-rakan kita, setaman kita, mungkin semasjid kita, mereka dah tak ada bersama kita pada hari ini. 2 bulan lepas mereka masih ada, boleh jadi rejabnya, salat dengan kita. Masuk bulan Ramadan mereka dah tak ada. Allah panggil mereka kembali ke rahmatullah, ke alam baqa buat selama-lamanya. Ataupun ada kalau kita yang dalam keadaan keuzuran yang amat teruk, tak boleh bangkit, tak bersuara, tak bercakap, Allah uji dengan kesakitan, dalam keadaan koma seumpamanya, ada mungkin, tapi kita masih Allah bekalkan nikmat sebegini. Apakah ini, tuan-tuan, satu nikmat kecil? Tidak sama sekali. Berbahagialah, beruntunglah, apalagilah dalam kita berbahagia itu kita mengambil kesempatan atas apapun masa yang kita ada, walaupun dalam keletihan, kepenatan. Kita tahu Ramadan ini
Ada pelbagai ujian datang, kepenatan paling utama, keletihan paling besar. Betul. Tapi bila jiwa kita dalam keadaan insaf, hidup bukan mati, hati kita bercahaya bukan kelam, jiwa kita bersih tidak kotor, di lain tuan-tuan, dia ada kekuatan ajakan itu. Bangun bertahajud, bangun berqiyam, bangun berduha, baca Al-Quran, zikir banyak-banyak, doa banyak. Ia adalah kekuatan, dan ini suatu rezeki. Betullah kita dapat rezeki yang begitu berharga sekali, maka ucapkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala ucapan yang paling sejahtera, membahagiakan kita, iaitulah kalimah tahmid, iaitulah kalimah alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah, Rabbil alamin, Tuhan alam semesta, Tuhan alam cakrawala, dan Tuhan yang memiliki segala-galanya. Tuan-tuan, saya nukilkan ini sebab kadang-kadang kejiwaan, secara kejiwaannya, saya sendirilah kadang-kadang tak rasa sangat. Buka mata awal pagi pada Ramadan, rasa macam biasa je, rasa macam bulan Syaban, rasa macam bulan Rajab, rasa macam bulan Syawal. Tapi kalau renung balik, hayati balik dalam hadis Nabi SAW, kita akan rasa, aku ni bulan Ramadan, aku sekarang bulan rahmat, bulan keampunan, bulan pahala, bulan keradaan, bulan syurga dibuka. Dekat dia tu, takkan aku nak biarkan Ramadan berlalu begitu sahaja, sedangkan ini peluang keemasan. Kadang-kadang kita renung tuan-tuan. Tetapi kelemahan kita kadang-kadang berlaku, menyebabkan kita rasa macam-macam je bulan seumpama ini. Sedangkan Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah menyatakan bagaimana keadaan seorang yang beriman bila sampai bulan Ramadan sahaja, dia merasakan seolah dia dilahirkan semula. Kata Imam Al-Qayyim, seorang beriman bila masuk Ramadan, dia rasa macam dilahirkan kembali, lahir semula. Dengan maksud macam mana? Maksudnya lahir keadaan dosa terhapus, rahmat datang, pahala melimpah ruah. Dia rasa macam tu, seolah-olahnya raja'aka yaumin walad Allah, dia lahir kembali ibunya semula. Ini perasaan, kata Imam Ibn Qayyim, jiwa-jiwa orang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, saya tengah hari tak ada tajuk khusus. Hari ini saya kira bercakap dalam konteks berikan diri sendiri. Sesuatu yang saya rasa nak saya sebut untuk diri sendiri. Itulah tuan-tuan, puan-puan semua, acap kali saya sebut dalam ceramah-ceramah Ramadan, belum Ramadan pun, ambang Ramadan, dalam tazkirah 2-3 malam ini, satu perkara yang kita tolonglah letakkan dalam hati nurani kita, iaitu bulan Ramadan, pintu besarnya adalah keampunan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan, pintu besar dia adalah maghfiratullah. Itu pintu besar Allah, Ramadan ini. Itu pintu utama kita. Ibadat yang lain, baca Quran, tasbih, tahmid, qiyam, tahajud, sedekah, derma, merupakan amal-amalan melengkapkan pintu keampunan. Kenapa saya kata pintu keampunan? Berdasarkan 3 hadis yang besar dalam bulan Ramadan ini, semuanya riwayat daripada Al-Imam Bukhari dan Muslim, riwayat Abu Hurairah, tapi 3 nas hadis. Yang pertama, nak bersabda, man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Hari yang pertama Nabi bersabda, siapa yang puasa Ramadan, puasa Ramadan, siyam man sama, siapa yang puasa Ramadan dengan penuh keimanan, mengharap redha Allah, diampunkan dosa-dosanya. Puasa Ramadan diampunkan dosa. Hadis yang pertama. Hadis yang kedua,
Daripada Bukhari Muslim juga sahih, Nabi bersabda, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang qiyamkan bulan Ramadan, dan qama di sini para ulama bersependapat, dengan besar ulama menyatakan dengan makna mendirikan sembahyang tarawih. Man qama dengan makna mendirikan sembahyang tarawih tiap malam Ramadan. Siapa yang dirikan solat tarawih tiap malam Ramadan dengan penuh keimanan, mengharap rahmat redha Allah, diampunkan dosa. Ghufir lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dengan puasa diampunkan dosa, dengan tarawih diampunkan dosa. Hadis yang ketiga mengukuhkan hadis yang kedua ke pertama tadi. Hadis yang sama riwayat Bukhari Muslim. Nabi kata apa? Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang menghidupkan malam Al-Qadar, siapa yang hidupkan malam Al-Qadar dengan ibadat pada malam tersebut, ini kata setengah ulama bukan satu malam saja, 10 malam terakhir. Malam Al-Qadar tak diketahui bila berlaku, tetapi ia akan berlaku di 10 malam akhir. Siapa hidupkan malam Al-Qadar 10 yang terakhir dengan penuh keimanan, mengharapkan redha Allah, rahmatnya, diampunkan dosa. Ghufir lahu ma taqaddama min dhanbihi. Maka tuan-tuan tengok 3 hadis yang besar. Puasa, qiyam dengan solat tarawih, hidupkan malam Al-Qadar. Apa kata Nabi? Ghufira, diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kena faham. Ini ulama bincang, kenapa Allah Subhanahu wa taala berjanji diampunkan dosa, dan Nabi pun sebut terampun dosa kerana itu, menunjukkan kepada kita bahawa sebesar-besar musibah kita sebagai manusia, sedar tak sedar kita, musibah menimpa kita ke tidak, saya termasuk bukan orang lain, kita adalah pendosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pendosa. Dosa tercatat dalam hidup kita ni bukan sebulan sekali, bukan seminggu sekali, boleh jadi hari-hari, lebih teruk lagi tiap jam boleh jadi. Maka dosa bebanan tuan-tuan, dosa bebanan, virus yang boleh merebak kepada banyak perkara. Dengan dosa hati mati, dengan dosa jiwa pertama sakit, dengan dosa akhlak runtuh, dengan dosa hidup tak menentu, dengan dosa hidup hilang berkat, dengan dosa ibadat jadi malas nak buat, dengan dosa kehilangan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dosa ni virus paling besar. Dia bukan mematikan manusia fizikal, mematikan hati dan jiwa. Hidayah tak masuk, iman tak masuk, ibadat pun tak nak buat, ke dosa. Sebab itulah kata para ulama, sepakat antara mereka, termasuklah kata Al-Imam Al-Baihaqi dalam riwayat tentang hadis tentang dosa. Bahkan ada ulama yang mengarang kitab tentang Al-Kabair. Kata mereka, dosa ini adalah suatu musibah yang kalau tak diselesaikan, dia adalah merupakan jalan yang boleh membunuh kehidupan beragama kita. Wal'ayadzubillah. Maksudnya mematikan kita dalam keadaan Allah tidak radai. Suatulah hal inilah yang kita renung balik, kita tengok balik, rezeki paling besar bila Allah persiapkan Ramadan ini untuk apa? Diampunkan dosa-dosa hambanya. Allah persiapkan Ramadan, malam dan siangnya, pagi, petang, dini, hari, senja. Untuk apa tuan-tuan? Untuk membersihkan kita, untuk dijauhkan daripada dosa melekat sampai bila-bila. Bahkan dosa itu Allah boleh ampunkan dengan Ramadan yang kunjung tiba ini.
Maka Ramadan pintu besarnya adalah al-maghfirah, keampunan Allah Subhanahu wa taala. Saya tak perlu menekan tuan-tuan, tak perlu saya tekan diri saya sendiri. Bila semua dosa ni tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, Allahu Akbar, Subhanallahil Azim. Kadang-kadang bila dosa dah melekat di hati jantung kita, apa yang berlaku ialah kita akan ditimpa dengan pelbagai keadaan yang kita tak rasa itu yang berlaku. Kata Ibn Al-Mubarak rahmatullahi alaihi, Abdullah Al-Mubarak, dia kata apa? Dalam keadaan sedar ataupun tidak sedar, seorang manusia terhalang dari pintu-pintu kebaikan dan kemuliaan hidup, albir, sebab dosa walaupun kecil. Dengan sebab dosa walaupun kecil, dia tak ada dosa besar. Lepas ada ulama tasawuf kata apa? Kata ulama tasawuf, la tahqiru adh-dhunub as-sighar fa innaha tansha'ibu minha adh-dhunubul kibar. Jangan perlekeh akan dosa kecil. Dah kecil je, bukan besar mana pun, dosa biasa je, bukan besar. Jangan perlekehkan, kata ulama tasawuf. Kenapa? Fa innaha tansha'ibu minha adh-dhunubul kibar. Daripada dosa kecil lah akan datang dosa besar kemudiannya. Dosa di merebak, tuan, dia macam virus. Asal kecil, akhirnya jadikan kita mudah berdosa besar. Dan bila kita berdosa besar, wal'iyadzubillah, kita akan berada dalam keadaan yang menakutkan kehidupan kita seterusnya. Hati rosak, hidayah tak ada. Maka dalam hal ini, kata Abdullah Al-Mubarak bin Al-Mubarak, isu dosa kecil lah kadang-kadang yang kita pandang kecil, pandang mudah, tapi virus itu merebak. Maka tuan-tuan, saya sebut ini untuk menyatakan kepada diri saya dan tuan-tuan hadir pada hari ini, kita adalah orang-orang yang banyak salah dan silap dalam hidup beragama kita. Dalam keadaan kita insafkah tidak, sedarkah tidak, kita dapat rasa sebenarnya, ya Allah, aku dah hamba-Nya banyak dosa, ya Allah. Dosalah yang telah menghalangku daripada banyak kebaikan dalam hidup. Kadang-kadang aku diuji dengan sifat-sifat yang buruk, dengan sifat-sifat yang tidak elok. Dosalah tu penyebabnya. Kadang-kadang aku dalam keadaan beramal, beribadat sekadarnya, tidak konsisten, susah nak buat ibadat. Dosalah penyebabnya. Ya Allah, kadang-kadang dalam hidup aku ini hilang berkat rezeki, berkat harta benda. Dosalah penyebabnya. Ya Allah, ya Tuhanku, dalam hidup aku ini kadang-kadang ujian datang, tak selesai ujian yang Allah Engkau beri pada aku, tak ada jawapannya. Dosalah penyebabnya. Ya Allah, ya Tuhanku, dalam hidup aku ada ujian keluarga, anak-anak tidak berbaik dengan aku, bahkan melawan cakap, kadang-kadang hilang percaya akhlak kepada aku, berkasar. Dosalah penyebabnya. Kita boleh kaitkan, tuan-tuan. Sebab itulah dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita. Saya nak kaitkan tentang Ramadan ini, bulan keampunan dosa, kan Allah kaitkan satu ayat yang saya kira ayat ini tuan-tuan tolonglah semak balik. Bukalah Al-Quran, pegang ayat ini, kukuh, pegang sungguh-sungguh, bukan main-main, biar menjadi nadi jantung kita. Itu ayat Az-Zumar 53. Pegang ayat tu, ayat Az-Zumar, surah Az-Zumar 53. Ayat ini untuk kita. Allah terang-terang sebut kepada kita, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Hei hambaku, kata Allah Azza wa Jalla, yang banyak buat kesilapan. Allah sebut dengan bahasa yang mudah kita faham. Kita kata Allah, hamba aku
yang cuai. Asrafu ni mana israf, membazir. Bazir bukan soal bazir makan saja, bazir masa, buat dosa tak menentu, bazir tenaga, buat dosa tak kira. Ini bahasa Al-Quran. Tafsirannya lebih jauh mendalam kalau kita tengok dalam tafsir para ulama tafsir. Cara Allah bercakap kita terang. Dia sebut kepada kita, hei hamba-Ku yang berdosa, yang buat silap. Tuan-tuan, bila Allah sebut kita macam tu, nak kata apa lagi? Kita di bawah ciptaannya. Dia tahu serba-serbi kelemahan dan kekurangan kita. Maka bila Allah sebut, hei hamba-Ku yang berdosa, yang cuai, munasabah sangat-sangat. Itulah kebenaran yang Allah sebut dalam Al-Quran. Tetapi sekalipun Allah kata begitu kepada kita, Allah ingatkan kita semua dalam buat dosa macam mana. Kata Allah, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kamu berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Innahu yaghfiru dhunuba jami' wa man yaghfiru dhunuba illa Allah. Kerana Allah saja boleh ampunkan dosa-dosa kamu. Siapa lagi melainkan Allah Azza wa Jalla. Tengok tu ayat ini, serampang banyak mata berkedua mata ni menunjukkan Allah dedah rahsia kita, kelemahan semua hambanya. Tidak ada orang terkecuali. Yang bercakap sekarang ni mungkin banyak dosa pada yang dengar. Yang bercakap macam saya sekarang, boleh jadi dosa lebih banyak pada tuan-tuan. Yang mungkin dosa tak banyak mana, saya lebih banyak, boleh jadi. Dan tak mustahil. Sebab kita hamba Allah yang ada kekurangan. Bata ada orang dabit dada, saya dah komplain, saya dah selesai, tak ada dosa-dosa kecil-kecil, yang besar tak ada. No. Kita terdedah dengan 1001 maksiat dan dosa. Sebab itulah kata ulama, termasuk kata Al-Imam Al-Ghazali, dosa ini datang cara mudah dengan 3 sebabnya. 3 sebab je. Dosa boleh tercatat dalam hidup kita dengan 3 sebab utama. Yang pertama, kata Imam Al-Ghazali, bila kejahilan berada dalam hidup kamu, jahil, ilmu tak ada, cara tunggu. Bila tak mengaji, dosa mudah masuk, tuan-tuan. Duk mengaji dosa lagi, apalagi yang duk mengaji, apalagi yang tak mengaji. Yang duk mengaji ni kadang-kadang berdosa juga. Mengaji dah, ceramah dengar tiap malam, kuliah maghrib, ilmu apa dia tak mengaji. Malam ni fiqh, malam besok tasawuf, malam tafsir. Tetapi dalam mengaji ilmu tu kadang-kadang mengumpat juga, mengaji juga, caci orang juga, dendam deki. Ini orang berilmu dah, duk mengaji dah, tapi dosa tercatat. Keji orang tu, maki orang ni, deki orang ni, dendam orang tu, bercakap kasar. Contohnya, bayangkan orang tak ada ilmu. Maka Imam Ghazali, dosa datang daripada 3 sumber besar. Pertama, kejahilan. Yang kedua, hasutan syaitan, yang sentiasa bergerak malam siang untuk merosakkan jiwa insan. Orang beriman, syaitan tak berhenti nak goda. Yang jahil, syaitan tepuk dada, relax lah. Sebab orang macam dah jahil. Ni orang beriman pun akan didatangi oleh syaitan untuk merosakkannya. Yang ketiga, nafsu syahwat kita sendiri. Bukan syaitan, tapi dalaman kita sendiri, nafsu kita yang tak terkawal, menyebabkan kita boleh terjebak dengan dosa. Ini pandangan tuan-tuan, kita ambillah sebagai peringatan. Memang menakutkan kita dengar berita macam ni. Saya pun baca, tuan-tuan, Allahu Akbar, Subhanallah, mengucap je lah, tasbih lah, macam mana. Maka disitulah kata para ulama, Allah sebut bagaimana kita dan hak kehidupan kita. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Kata kepada hamba-Ku yang cuai, yang banyak buat dosa itu, janganlah mereka putus asa pada rahmat Allah Azza wa Jalla. Baik, kalau begitu keadaannya, maka datang Ramadan. Apa makna, tuan-tuan? Muncul Ramadan yang Nabi doakan pada malam pertama Ramadan datang. Allahumma aillahu alaina bil imani wal amni wal islami wal yumni was salamati
Rabbi wa rabbukallah hilalu rusydin wa khairin. Nabi bercakap dalam nada seronok Nabi, inilah bulan yang memandu kita. Hilalu rusydin wa khairin, bulan yang boleh pandu kita. Pandu ke mana? Tadilah Allah nak ampunkan dosa-dosa kita by cash, bukan backdated. Tunai, bukan dilewat-lewatkan pembayarannya. Ya tuan-tuan, tunai. Tunai. Sebab itulah Ramadan datang untuk Allah berikan kita keampunan tunai. Hingga dalam satu hadis yang lain, hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, pada hadis Imam Al-Baihaqi, Nabi sebut dalam satu hadis yang panjang, saya ambil ringkas saja, betapa umat ini, kata Nabi, diberi 5 kelebihan. Lam yu'tahun nabiyyun min qabli, tak pernah Allah beri pada mana Nabi belum aku, kecuali untuk umat aku. Salah satu apa kata Nabi kelebihannya? Fa innal malaikata tastaghfiru lahum kulla yawmin wa lailatin. Malaikat sedia mengampunkan dosa kita, bukan sedia mengampun, bersama kita untuk dipohonkan keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Fa innal malaikata tastaghfir lahum, malaikat akan tolong minta ampun bagi pihak kita. Bila tu? Kulla yaumin walatin, siang dan malamnya. Kita minta ampun, malaikat tolong bagi pihak kita. Hei hamba, hei Allah, ni hamba minta ampun, ampunkan dia. Tu dengan menangis minta ampun, ampunkan dia. Tuan-tuan, bayangkan nikmat keampunan Ramadan ini. Bukan kita minta, malaikat tolong kita, tiap-tiap kita. Ini semua menunjukkan pintu besar Ramadan adalah keampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah sebabnya kita masuk dengan air mata, kita masuk dengan hibur dan sedih, kita masuk dalam Ramadan dengan penyesalan, kita masuk dalam Ramadan dengan pengakuan, kita masuk dalam Ramadan dengan keinsafan, kita masuk pada Allah dalam Ramadan dengan penuh keinsafan, mengaku, ya Allah, aku mohon keampunan kepadamu. Soal kita nak berdoa istighfar jam pagi ke petang malam siang tak kira. Yang penting Ramadan sebulan ini, pintu utama adalah keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu perkara. Kalau kita pegang tuan-tuan sekarang ini, pintu besar utama Ramadan, keampunan Allah Subhanahu wa taala. Timbul soalan yang kedua. Ini dibincang para ulama, tuan-tuan, dalam kitab-kitab mereka tentang soal keampunan ini. Soalan keduanya ialah, kenapa Allah nak ampunkan dosa-dosa kita? Kenapa? Allah boleh biarkan saja. Dah datang suruhan perintah, dah kamu tak dengar, ikut kamu lah. Tapi Allah beria-ia, beria-ia. Dan ada ulama yang kata, bayangkanlah dengan akal yang cerdik, akal yang bijak, termasuk kata-kata yang diungkapkan oleh Syekh Abdul Nasir Alwan dalam kitab kecilnya bertajuk Fadail Ramadan wa Hakamu. Ini kitab saya pegang lama ni, kitab lama. Sehingga kata Syekh Abdul Nasir Alwan, kita boleh renung dengan bahasa yang mudahnya, cerdiklah sikit. Apa kata dia? Allah persiapkan Ramadan bukan sehari. Untuk diampun dosa Allah bukan letak satu Ramadan selesai. Allah beri sebulan penuh. Sebulan penuh tempohnya kepada kita. Dari saat ke minit, minit ke jam, jam ke hari, hari ke hari. Sebulan penuh. Syahrun kamilun. Sebulan penuh. Tempoh masanya untuk kita masuk dari hari ke hari, hari ke hari, hari ke hari, minggu ke minggu. Untuk apa? Untuk keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Syekh Nasr lagi, renungkanlah, bijakkanlah dalam berfikir tentang Ramadan. Kata dia, Allah berikan kamu bukan setakat masa sebulan, tapi Allah jadikan semua amalan-amalan dalam Ramadan. Ini yang kita rasa nikmat Ramadan ni. Allah berikan semua nikmat amal Ramadan kita, gandaan pahalanya, gandaan yang cukup besar.
Allah gandakan amal kita dengan ganda pahala cukup besar. Allah beri keampunan dengan kita mohon ampun, Allah gandakan lagi amalan kita buat dengan gandaan pahala yang begitu besar. Tuan-tuan, batu dalam Ramadan ini amal sunat kita Allah berikan pahala semacam amal wajib. Tuan-tuan datang ke masjid melangkah dengan hati penuh keinsafan daripada rumah 10 minit berjalan kaki, 10 minit berkenderaan, 10 minit berjalan kaki contohnya. Tiap langkah kita datang tadi, daripada hukum fiqh biasa kita beramal dengan amalan itu pahala sunat, tetapi bila masuk Ramadan pahala wajib. Masuk dalam masjid, azan dah masuk zuhurnya, kita sembahyang qabliyah. Sementara nak sembahyang berjemaah qabliyah zuhur contohnya, maka sembahyang zuhur kita qabliyah tadi pahalanya pahala semacam sembahyang wajib, bukan pahala sembahyang sunat lagi dah. Ramadan ini selesai kita sembahyang zuhur macam tadi, semua kita dah buat. Ba'diyah saya pun buat, Zaki pun buat, kita buat, imam pun buat. Pahala kita sembahyang ba'diyah tadi bukan pahala sunat Ramadan, pahala macam sembahyang asar dah. Pahalanya lah, jangan bukan sembahyang asar, bukan, jangan pula sembahyang asar ustaz, dah salah saya tu. Pahalanya macam sembahyang wajib. Bayangkan tuan-tuan, gandaan menanti kita. Kita sembahyang zuhur kejap tadi, pahalanya banyak mana tu? 70 kali ganda. Kita bersedekah, masukkan tabung dalam tabung surah An-Nur, RM2, RM1, pahalanya macam bayar zakat. Cukup setakat itu tuan-tuan, menunjukkan nikmat Ramadan, gandaan yang melebihkan segala-galanya. Dah minta ampun, Allah beri kebaikan. Seolah-olah kata para ulama kita, termasuk kata Syekh Abdul Alwan, Allah nak ganti balik seolah-olahnya. Yang dulu ada kecurangan kita, ada kelemahan kita, kekurangan kita beribadat kita kurang, silap banyak, dosa banyak. Allah seolah-olah Allah nak ganti balik amal hambanya yang bulan ini gandakan selebih-lebih gandaan pahala, redanya sampai macam-macam. Ini semua tuan-tuan, subhanallahil azim, rezeki nikmat yang bukan kecil kepada kita. Syukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Ramadan kita ada sekarang ni, pintu utama adalah keampunan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya soalan ketiga saya ialah, ke mana kita nak bawa keampunan ini? Ila aina? Ke mana kita nak bawa keampunan ini? Kita raih keampunan dengan bulan Ramadan melalui air mata kita tumpahkan, tangan diangkat, pohon keampunan malam siang, alhamdulillah kita buat sampai tamat Ramadan. Ke mana kita nak bawa keampunan ini? Setakat Ramadan ke? Datanglah ayat yang kita baca bab Ramadan, bab puasa, yang ustaz kita duduk kupas panjang lebar itulah, tapi saya ambil sudut yang lain. Kupasan para ustaz kita terima, itu kupasan terbaik. Tapi saya nampak sudut yang lain. Apa ayatnya? Itulah ayat, satu ayat sama juga. Kata Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kesan Ramadan sebulan yang kita buat dengan tasbih, tahmid, qiyam, tahajud, istighfar tadi, Allah kata apa? La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi golongan yang bertakwa. Maknanya tuan-tuan, apa solusi daripada keampunan tadi? Kita dapat keampunan malam siang Ramadan, terhapus dosa kita. Kesannya adalah lepas Ramadan kita jadi manusia yang bebas daripada dosa, bebas maksiat, kekal dalam takwa, kekal dalam keimanan. Maka lepas Ramadan mudah-mudahan dosa tak buatlah. Tapi lepas Ramadan masih merapu, masih pukul isteri tak pasal-pasal, masih caci maki orang, lepas Ramadan masih tak ke masjid, masalah lah. Maknanya kita sekarang jadi hamba Ramadan, bukan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan Allah nak pada kita kesan Ramadan jadi orang bertakwa. Takwa tu untuk bila?
Takwa untuk sepanjang hidup kita kemudian. Maksudnya lepas Ramadan kita berubah jadi manusia yang muttaqin. At-tuqa ada bahasa kita. Hati hidup bukan mati, akhlak bercahaya bukan kabur, ibadat makin baik bukan makin meredup, hati makin hidup bukan mati, dan ibadat kita makin sempurna bukan makin rosak. Tengok tuan-tuan, ini agama. Falsafah ni kalau kita renung betul-betul, itulah kita akan capai. Tetapi kalaulah saya termasuk cakap ini lepas Ramadan, sebulan Ramadan macam-macam ibadat kita buat, minta ampun macam-macam, lepas Ramadan kita ulang balik dosa lama-lama kita, akhlak buruk kita, maka benar-benarlah kita gagal dalam Ramadan kita. Sekadar Ramadan, betul lah kata Al-Qardawi, hamba Ramadan bukan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Jadi kamu hamba Allah yang benar-benar berdekatan dengan Allah, Rabbani dengan urusan ilmu amal, berubah sikap watak. Jangan jadi hamba Ramadan. Dengan masuk hamba Ramadan, rajin Ramadannya, lepas Ramadan kembali kepada akhlak yang buruk, amal yang tak baik. Mudah itu bukan kita, insyaAllah. Maka tuan-tuan, insyaAllah, moga-moga apa yang saya sebutkan dalam masa 36 minit pada pagi pula dah tengah hari ini, walaupun taklah sesuatu yang baru pada tuan-tuan, tapi itulah bagi saya yang saya nak sampaikan pada hati kecil saya, nak peringatkan balik. Kerana kita harap sangat-sangat, kita harapkan daripada Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan Allah kabul terima amal-amal solah kita yang sunat, yang wajib, terutamanya rintihan keampunan kita. Allah bersihkan kita sebersih-bersihnya, dan jiwa kita kembali pulih macam bayi baru lahir kembali, macam bayi lahir semula. Kita bukan bayi dah, tapi macam itulah akhlak kita, sikap watak kita, ada kesucian dalam hati kita, walaupun dalam usia kita masing-masing dalam soal tertentu, tapi hati kita boleh bersih dan suci kerana Allah bersedia mengampunkan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Teruskanlah tuan-tuan, dalam kesempitan masa cari keluasan, dalam keletihan cari kekuatan, dalam kelemahan apapun carilah kekuatan. Mudah-mudahan nikmat Ramadan ini, nikmat yang dapat kita rasai nikmatnya pada siang dan malamnya, pagi dini hari senjanya, dalam keadaan kita sempurnakan ibadat kepada Allah, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tuan-tuan tetap manusia, ada kelemahan. Ini saya sebut sentiasa di mana-mana. Kita bukan malaikat yang penuh dengan segala kemuliaan dan kesempurnaan. Kita tidak maksum macam Nabi. Kita manusia, tetap ada kekurangan, kelemahan. Sampai bila-bila kita manusia. Tetapi ingat, sekalipun dalam kelemahan, kekurangan sekalipun dalam Islam, berubah itu perkara yang mesti kita lakukan. Tak boleh kita bercakap aku manusia lemah, takdir, tak boleh. Dalam Islam diajar kepada kita supaya apa? Supaya sentiasa muhasabah diri, hitung diri, semak diri, insafkan diri, banyakkan zikir, istighfar. Sebab apa? Semua itu jalan untuk kita membina kembali. Mana yang lemah kita tampun dengan kekuatan, mana yang kurang tampun kelebihan. Amin, amin ya rabbal. Itulah sekadar apa yang saya boleh sampaikan pada hari ini, tanpa tajuk dah tu. Kita tajuk umum. Mudah-mudahan ada manfaat kepada diri saya bercakap, dan kepada tuan hadir duduk sampai jam 2.40 ini. Bukan mudah ni tuan-tuan, ada yang penat, ada letih, tapi kekuatan kita daripada hati kita masing-masing yang Allah campakkan keimanan. Kita tak rasa, tetapi dia kemanisan iman dalam hati tuan itu sikit lagi. Kata Al-Imam Al-Qurtubi, Imam An-Nawawi rahmatullah, dia iman ini manis bila masuk dalam hati orang yang beriman. Kemanisan bukan macam gula, manis macam bukan madu, manis bukan macam susu. Kalau manis susu, penyakit datang. Manis macam gula, masa penyakit datang. Tapi iman ini kemanisan daripada mana? Dua sumber. Yang pertama, manis jadikan kita lebih yakin buat kebaikan. Sebab tu ada orang yang letih, penat, bangun tahajud. Sebab iman tu manis, dia yakin kepada kebenaran. Itu pertama. Yang kedua, dia nak rahmat redha Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ada orang sakit tapi ke masjid sampai. Betul Nabi kata, kalau ada orang tahu kelebihan sembahyang di surau di masjid saf pertama, dia mengundi. Mengesok pun datang. Hadis tu, itu kena panjang pula cerita pula. Kalau orang tu kelebihan, dia tu kelebihan ke masjid berjemaah, mengesok datang dia. Kau tahu kelebihan saf pertama, mengundi siapa saf pertama. Itu hadis tuan-tuan. Daripada mana itu? Keimanan tu. Iman manis lah. Mengesok pun datang ke masjid, dia tahu kelebihan semua jemaah, dia tahu lebih saf pertama, mengundi siapa saf pertama ni. Orang 100 orang, saf muat 10 orang je, mengundi. Itu anda apa tu? Iman manis. Tapi iman tak manis, dengar azan sebelum masjid pun dia tak berhenti. Dengar azan dia marah. Apa azan pagi buta ni. Padahal rumahnya patut syukur dengan masjid dekat. Sebab imannya, nak kata apa, tahu hebat kata Kelantan. Itu soal Kelantan, bukan Vietnam ya. Tahu hebat lah tu. Iman yang tawar, yang tak ada kemanisan. Sebab itulah kita bermusuh dengan kebaikan. Kalau orang mengesok boleh pergi ke masjid kerana nak kepada kebaikan, kerana iman manis, bayangkan tuan-tuan, kita nak jadi orang yang ada kemanisan iman. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua, dan mudah-mudahan Allah pandu kita insya-Allah dengan ilmu yang cukup di dada, iman yang kental, ibadat yang sempurna, akhlak yang baik. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu. Rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana, ya Allah, ampunkan semua dosa-dosa kami. Waghfir lana dhunubana, ya Allah, ampunkan dosa kami. Wali walidina, dosa ibu ayah kami. Kama rabbawna sighara, bagaimana mereka didik kami daripada kecil hingga dewasanya kami. Allahumma a'inna ala dzikrika, ya Allah, jadikan kami ingat kepadamu ya Allah, wa syukrika, dan syukur kepadamu ya Allah, wa husni ibadatika, dan sempurna elu ibadat kami kepadamu ya Allah. Allahumma ahina bil iman, hidupkan kami dalam iman, wa amitna bil iman, dan matikan kami dalam keimanan. Allahumma taqabbal minna, ya Allah, terimalah kami ya Allah. Innaka sami'ud du'a, kalau Tuhan kami yang mendengar rintihan kami, mendengar munajat kami, mendengar doa-doa kami. Allahumma taqabbal minna, terimalah kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah ya Tuhan kami, berilah kepada kami dunia yang bahagia, membahagiakan kami. Wa fil akhirati hasanah, akhirat yang bahagia, membahagiakan kami. Wa qina adzaban nar, dan jauhkan kami dari bakaran api neraka yang bernyala-nyala, menakutkan kami, menggerunkan kami, menyusahkan kami, mengecewakan kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tasgir dapat tajuk.